Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan perkongsian ikhlas daripada saya untuk subjek Bahasa Melayu Kertas 2 910/2 bagi pelajar-pelajar tingkatan 6 yang akan menduduki peperiksaan semester 2. Saya mulakan perkongsian ini dengan bahagian pertama yang difokuskan kepada morfologi. Perkara pertama yang perlu pelajar tahu berkaitan dengan morfologi ialah definisi morfologi. Morfologi merupakan satu cabang tata bahasa yang berfokus kepada kajian tentang kata. Dengan kata lain, morfologi mengkaji 4 perkara, iaitu bentuk kata, golongan kata, struktur kata dan proses pembentukan kata. Kalau pelajar kaji soalan-soalan STPM yang lepas-lepas, soalan berkaitan dengan definisi morfologi ini sentiasa disoal dalam peperiksaan. Jadi, pelajar perlu tahu bahawa perkara pertama yang berkaitan dengan morfologi ialah kajian tentang kata. Apakah yang dikaji? Pertama, bentuk kata. Kedua, golongan kata. Ketiga, struktur kata. Dan keempat ialah proses pembentukan kata. Ini ialah perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Walau bagaimanapun, dalam soalan peperiksaan, soalan biasanya tidak menanya secara terus, apakah definisi morfologi? Soalan tidak akan ditanya secara terus begini. Contohnya, pelajar akan diberi, soalan akan menanya begini, contohnya ialah awalan campur kata dasar. Kemudian, dia akan beri kata kerja. Kemudian, akronim. Dan yang terakhir akan diberi tentang kata majmuk. Okey, contohnya. Berdasarkan kepada senarai di atas, apakah definisi morfologi? Jadi, kalau kata majmuk dan akronim, ia berkaitan dengan bentuk kata. Kalau kata kerja, ia berkaitan dengan golongan kata. Kalau awalan campur dengan kata dasar, ia berkaitan dengan struktur kata. Jadi, pelajar akan beri definisi morfologi ialah kajian tentang bentuk kata, golongan kata dan struktur kata. Itulah salah satu bentuk soalan berkaitan dengan definisi morfologi. Yang penting pelajar kena ingat, kalau berkaitan dengan definisi morfologi, pelajar perlu tahu morfologi ialah bidang yang membuat kajian khas tentang kata, iaitu bentuk kata, golongan kata, struktur kata dan proses pembentukan kata. Apabila disebut tentang bentuk kata, maka bentuk kata yang kita belajar ialah kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Kalau golongan kata yang kita belajar ialah kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kalau berkaitan dengan struktur kata, ialah contohnya awalan, akhiran, apitan, sisipan, itu ialah bentuk kata. Campur dengan kata dasar atau kata tunggal. Dan proses pembentukan kata, ia melibatkan pengakroniman, pemajmukan, penggandaan dan pengimbuhan. Jadi, perkara yang asas tentang morfologi ini, pelajar perlu tahu. Perkara kedua,
yang pelajar perlu tahu ialah mopem. Untuk mopem, perkara pertama yang pelajar perlu tahu ialah apakah itu mopem. Pelajar perlu jawab begini, mopem merupakan unit tata bahasa terkecil yang mempunyai makna. Mopem juga mempunyai fungsi nahu atau tata bahasa. Biasanya, dalam peperiksaan, kita akan diminta untuk memberikan definisi mopem secara umum. Jadi, pelajar boleh tulis mopem ialah unit tata bahasa terkecil yang mempunyai makna dan mempunyai fungsi tata bahasa, supaya jawapan itu betul-betul kukuh dan mantap. Dan mopem terbahagi kepada dua jenis, iaitu mopem bebas dan mopem terikat. Tolong ingat, dua jenis mopem ialah mopem bebas dan mopem terikat. Ramai pelajar selalu keliru apabila diminta untuk menjawab berikan dua jenis mopem, maka mereka pun memberikan jawapan sama ada contoh perkataan atau mereka beri jawapan contoh mopem terikat, jenis mopem terikat, iaitu mopem terikat satuan, mopem terikat kompleks, mopem terikat terbahagi. Di sini, saya nak nasihatkan pelajar, baca soalan betul-betul. Gariskan frasa yang penting, gariskan tugasan soalan, kemudian baru pilih jawapan yang betul jika soalan itu ialah soalan objektif. Jika soalan itu ialah soalan struktur, maka sangat-sangat penting pelajar memahami tugasan soalan. Jika diminta jenis mopem, maka jawapannya ialah mopem bebas atau mopem terikat. Berbanding dengan kalau jawapan itu minta, berikan jenis mopem terikat. Barulah pelajar memberi jenis-jenis mopem terikat. Harus diingat, dalam kita menjawab bahasa Melayu Pengal 2, iaitu bahasa Melayu Kertas 2 910/2. Satu perkataan kita tersilap pandang, maka kita boleh memberikan jawapan yang salah bagi soalan itu. Walaupun pada realitinya kita tahu soalan itu dan kita tahu jawapannya. Tetapi disebabkan kecuaian kita semasa membaca arahan atau tugasan soalan, jawapan yang kita beri salah. Alangkah ruginya kalau pelajar begini. Seterusnya, kita perlu tahu apakah itu mopem bebas. Mopem bebas merupakan kata yang boleh berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna. Kata yang boleh berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna. Contohnya pandai. Boleh berdiri sendiri. Dan pandai itu ada makna. Contohnya udang. Udang boleh berdiri sendiri dan udang itu ada makna. Walaupun kita sebut udang satu perkataan sahaja. Contoh lain, kerusi, meja, kipas, pintu, papan. Okey, itu semua ialah mopem bebas, iaitu kata yang boleh berdiri sendiri sebagai kata yang mempunyai makna. Dan mopem bebas ini boleh menjadi ayat minima. Contohnya, pandai. Saya tambahkan tanda soal, pandai itu akan membentuk ayat tanya. Dengan satu perkataan pandai, apabila ditambah dengan tanda soal, ia menjadi ayat tanya.
itu dimasukkan boleh menjadi ayat minimum. Seterusnya ialah mopem terikat. Mopem terikat ini ialah mopem yang tidak boleh berdiri sendiri kerana mopem terikat perlu bergabung dengan mopem bebas atau mopem terikat yang lain untuk membentuk kata yang bermakna. Dan semua imuhan ialah mopem terikat kerana imuhan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, imuhan be. Apabila kita sebut be, me, te, se, itu semua tidak boleh berdiri sendiri. Kalau kita gabungkan be dengan lari, iaitu mopem bebas lari, ia akan membentuk kata yang bermakna berlari. Okey, kalau kita gabungkan mopem bebas ke dengan tawa, dengan kata akal tawa, iaitu mopem terikat kata akal tawa, maka ia akan membentuk kata yang bermakna ketawa. Itu dimasukkan mopem semua imuhan ialah mopem terikat kerana imuhan tidak dapat berdiri sendiri. Begitu juga dengan kata akal. Kata akal termasuk dalam mopem terikat kerana kata akal tidak dapat berdiri sendiri. Seperti tani, jual, tapa, okey, renang contohnya. Semua perkataan itu, ia tidak dapat berdiri sendiri. Kita kena gabungkan dengan mopem terikat atau mopem bebas. Contohnya juang, apabila kita gabungkan dengan apitan, pean, ia membentuk perkataan perjuangan. Berjuang. Memperjuangkan. Okey? Apabila kita gabungkannya dengan mopem terikat kompleks, mempekat, maka ia membentuk perkataan memperjuangkan. Barulah juang itu ia ada makna. Itu maksudnya kata akal. Kata akal ialah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan kata akal termasuk dalam mopem terikat. Satu lagi perkara yang saya hendak tekankan kepada pelajar ialah, kalau ada soalan yang tanya begini, apakah perbezaan antara mopem terikat dan mopem bebas? Pelajar tidak bolehlah bagi begini. Contohnya, mopem bebas ialah mopem yang dapat berdiri sendiri. Manakala mopem terikat ialah mopem yang tidak dapat berdiri sendiri. Pelajar kena tahu, mopem terikat ialah mopem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang mempunyai makna. Manakala mopem terikat ialah mopem yang tidak dapat berdiri sendiri, perlu bergabung dengan mopem bebas atau mopem terikat untuk membentuk kata yang bermakna. Barulah jawapan itu lengkap dan jelas. Jangan bandingkan dengan terlalu mudah. Contohnya, mopem bebas boleh berdiri sendiri. Mopem terikat tidak dapat berdiri sendiri. Pelajar kena beri sebab mengapa mopem bebas itu boleh berdiri sendiri dan mengapa mopem terikat itu tidak boleh berdiri sendiri. Kena sambung dengan alasan itu dalam menyatakan perbezaan antara mopem bebas dan mopem terikat. Mopem terikat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu mopem terikat satuan, mopem terikat terbahagi dan mopem terikat
kompleks. Tolong ingat, apabila kita menulis jawapan, contohnya, berikan 3 jenis mopem terikat. Elakkan daripada menulis jawapan yang terlalu ringkas. Contohnya, satuan, terbahagi, kompleks. Kalau boleh, pelajar perlu tulis jawapan guna istilah yang betul. Contohnya, mopem terikat satuan. Mopem terikat terbahagi. Mopem terikat kompleks. Seterusnya, kita teliti mopem terikat satuan. Mopem terikat satuan ini terdiri daripada 4, iaitu awalan, akhiran, sisipan, dan kata akal. Awalan, akhiran, sisipan, dan kata akal. Semua imbuhan awalan, semua imbuhan akhiran, semua imbuhan sisipan, dan semua kata akal termasuk dalam mopem terikat satuan. Di sini saya hendak ingatkan pelajar, kalau soalan minta, berikan contoh mopem terikat satuan. Maka, pelajar beri contoh mopem sahaja. Contohnya, atau akhiran kan, atau sisipan atau kata akal tawa. Tetapi, kalau soalan minta ialah berikan contoh perkataan menggunakan mopem terikat satuan, maka pelajar akan beri contoh perkataan. Contohnya, kalau mopem terikat satuan awalan, berlari. Mopem terikat akhiran, berikan. Mopem terikat sisipan, contohnya seruling. Mopem terikat kata akal, contohnya petani. Itu ialah mopem terikat satuan. Ada beza kalau soalan minta contoh mopem dan contoh perkataan yang menggunakan mopem. Itu yang saya kata tadi, pelajar perlu baca tugasan soalan dengan betul. Itu yang pentingnya semasa kita membaca soalan, kita perlu buat penandaan-penandaan tertentu. Menggariskan, membulatkan perasa-perasa yang membantu kita menjawab soalan. Jangan terlalu cuai apabila kita membaca soalan. Baca soalan 2 atau 3 kali, baru kita putuskan jawapan kepada soalan itu. Walaupun kita anggap soalan itu mudah, kita belajar sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan dan kebetulan kita tengok benda yang sama, tetapi jangan lupa benda yang sama itu mungkin kehendak soalannya berbeza. Dan kita yang terlintas di fikiran kita ialah ini, tetapi yang dikehendaki dalam skema jawapan pula ialah itu. Itu yang menyebabkan ramai pelajar apabila menjawab bahasa Melayu Penggal 2, kecuaian memahami soalan adalah salah satu punca yang dikenal pasti menyebabkan pelajar boleh kehilangan mereka. Mopem terikat terbahagi pula. Terdapat 3 mopem, iaitu kean, pean, dan pean. Contoh perkataan yang menggunakan mopem terikat terbahagi kean ialah kesabaran, kelestarian, keindahan. Okey, kemudian pean contohnya perburuan, perkataan, perkampungan. Dan pean contohnya pelaksanaan,
pelupusan, pelancongan. Pelajar perlu ingat mopen terikat terbahagi ini hanya terdiri daripada 3 mopen ini sahaja. Tidak ada mopen lain. Mopen terikat terbahagi ke-an, pe-an dan pe-an ini mesti digunakan serentak pada awal dan akhir perkataan. Salah satu mopen tidak boleh digugurkan. Salah satu mopen tidak boleh digugurkan. Jika salah satu mopen terikat terbahagi itu digugurkan, perkataan yang terhasil akan mempunyai makna yang berbeza daripada makna yang hendak dibentuk. Contohnya, kemalangan ialah terbentuk melalui mopen terikat terbahagi ke-an. Apabila kita buang an, perkataan yang terhasil ialah kemalang. Kemalang tiada makna. Dan makna yang dibentuk daripada perkataan kemalang itu tidak menghasilkan satu kata yang bermakna. Atau kita hilangkan ke. Dan perkataan yang tertinggal ialah malangan. Malangan itu pun tidak menghasilkan makna yang tepat. Mengikut makna yang betul. Kita tak boleh guna perkataan malangan itu untuk membina ayat. Kerana ia tak ada makna. Jadi, mopen terikat terbahagi ini perlu digunakan bersama-sama pada awal dan akhir perkataan. Contoh mopen terikat ketiga ialah mopen terikat kompleks. Mopen terikat kompleks terdiri daripada 3. Yang pertama ialah imbuhan awalan, iaitu 2 awalan bergabung untuk membentuk imbuhan. Contohnya, dipe dan mempe. Satu perkara yang pelajar perlu tahu, imbuhan dipe dan mempe ini hanya boleh digunakan bersama kata adjektif sahaja. Hanya boleh digunakan bersama kata adjektif sahaja. Semua kata adjektif akan menggunakan imbuhan dipe dan mempe. Soalan berkaitan dengan penggunaan imbuhan dipe dan mempe ini selalu ditanya dalam analisis kesalahan bahasa. Contohnya, diperbesar, memperbesar, diperluas, memperkecil. Contohnya, kalau kita guna perkataan ini, imbuhan diperbesar itu dengan kan, contohnya, diperbesarkan. Maka, imbuhan diperbesarkan itu, dipe bergabung dengan kan, membentuk perkataan diperbesarkan, itu salah. Kerana besar ialah kata adjektif. Mengikut formatnya ialah semua imbuhan dipe dan mempe ini digunakan bersama-sama dengan kata adjektif sahaja. Perkara ini pelajar perlu ingat. Apakah itu kata adjektif? Kata adjektif ialah kata yang berkaitan dengan sifat sesuatu. Mopen terikat yang kedua ialah imbuhan apitan. Contohnya, menkan, mei, dikan, dii, terkan, teri, berkan, bei. Kecuali 3 imbuhan yang membentuk mopen terikat terbahagi, iaitu ke-an, pe-an, pe-an. Okey, ke-an,
Pean dan pean ialah morfem terikat terbahagi. Kalau morfem terikat kompleks, iaitu imbuhan apitan, ia terdiri daripada mekan, mei, dikan, di, tekan, teri, bekan, beri. Ini pula ialah contoh perkataan yang menggunakan imbuhan apitan morfem terikat kompleks. Dan contoh morfem terikat kompleks yang ketiga ialah imbuhan apitan, iaitu dua awalan campur dengan satu akhiran. Imbuhan ini terdiri daripada 4, iaitu mempekan, mempei, dipekan, dipei. Kalau imbuhan mempe dengan dipe tadi digunakan bersama dengan kata adjektif sahaja, untuk imbuhan mempekan, mempei, dipekan, dipei ini, ia digunakan bersama-sama dengan kata nama dan kata kerja. Kata adjektif tidak boleh. Contohnya, memperkatakan. Boleh, kerana kata ialah kata kerja. Tetapi kalau kita guna mempekan ini untuk perkataan cantik, mempercantikkan, tidak boleh, kerana cantik ialah kata adjektif. Mempersetujui pun sama, digunakan bersama dengan kata nama dan kata kerja. Diperkatakan, betul, dipersetujui, mempersenjatakan, dipersenjatai. Okey, perlu diingat 4 imbuhan ini, iaitu 2 awalan, 1 akhiran, morfem terikat kompleks ini tidak boleh digunakan bersama dengan kata adjektif. Bahagian seterusnya yang kita perlu ingat apabila kita belajar morfologi ialah bentuk kata. Bentuk kata terdiri daripada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Pelajar selalu keliru antara 3 perkara ini, iaitu bentuk kata, golongan kata dan proses pembentukan kata. Pelajar perlu ingat betul-betul kerana kebanyakan soalan dalam bahagian morfologi ia berkaitan dengan bentuk kata, golongan kata dan proses pembentukan kata. Bentuk kata yang pertama ialah kata tunggal. Apakah yang dimaksudkan dengan kata tunggal? Kata tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses morfologi. Kata yang tidak mengalami proses morfologi. Kata tunggal ini boleh terdiri daripada kata tunggal 1 suku kata, kata tunggal 2 suku kata, kata tunggal 3 suku kata, kata tunggal 4 suku kata, kata tunggal lebih daripada 5 suku kata. Okey, yang penting kata tunggal ini ialah kata yang tidak mengalami proses morfologi. Maksudnya, kata tunggal ini ialah kata yang tidak mengalami proses pemajmukan, penggandaan dan pengimbuhan. Ia tidak mengalami proses pemajmukan, penggandaan dan pengimbuhan. Jadi, kata tunggal ini ialah kata yang tidak ada imbuhan, bukan kata majmuk dan bukan kata ganda. Contohnya screw, break, undang, ais, alamat, esei. Okey, itu ialah kata tunggal. Dan kata tunggal ini juga termasuklah akronim. Akronim termasuk dalam kata tunggal. Contohnya, MARA,
Petronas, Suhakam, Purata, Hakis dan Pawaga. Jadi, perkara yang perlu pelajar ingat berkaitan dengan kata tunggal ini ialah perkataan yang tidak mengalami proses pengimuhan, tidak mengalami proses pemajmukan, tidak mengalami proses penggandaan. Dan kata tunggal juga termasuklah akronim. Contohnya, Pawaga, Adun, Petronas, Suhakam, Intan, Uni KL contohnya. Itu semua ialah kata tunggal. Iaitu akronim. Akronim termasuk dalam kata tunggal. Kemudian, bentuk kata yang kedua ialah kata terbitan. Kata terbitan ini ialah kata yang mengalami proses pengimuhan. Iaitu menggandingkan imuhan dengan kata dasar. Ibarat seorang lelaki untuk melengkapi hidupnya, ia perlu berkongsi hidup dengan seorang wanita yang dinamakan isteri. Okey, itulah maksudnya kata terbitan. Imuhan itu kita ibaratkan sebagai lelaki dan kata dasar yang bergabung dengan imuhan itu kita ibaratkan sebagai perempuan. Apabila mereka bersama berkahwin, mereka akan membentuk sebuah keluarga yang dinamakan pasangan. Pasangan suami isteri. Contohnya pe. Pe ialah kata imuhan awalan. Apabila kita gabung dengan kata dasar tani, ia membentuk petani. Maka petani ialah kata terbitan. Okey, untuk kata terbitan ini, ia boleh terdiri daripada kata nama, awalan kata nama, awalan kata kerja, awalan kata adjektif. Akhiran pun sama, ada akhiran kata nama, akhiran kata kerja, akhiran kata adjektif. Sisipan pun sama, sisipan kata nama, sisipan kata kerja, sisipan kata adjektif. Perkara asas yang pelajar perlu tahu ialah kata terbitan ini ialah kata yang terhasil melalui proses pengimuhan. Bagaimana imuhan digandingkan pada kata dasar? Seterusnya, kita telusuri bersama bentuk kata yang ketiga, iaitu kata ganda. Kata ganda ialah kata yang mengalami pengulangan. Sama ada pengulangan penuh, pengulangan sebahagian, atau pengulangan mengikut rentak tertentu. Okey, kata ganda ini juga terdiri daripada kata ganda nama, contohnya lelaki, labi-labi, umang-umang, budak-budak. Okay, contohnya. Kata kerja ganda, contohnya jalan-jalan, tidur-tidur, main-main, lari-lari. Okay. Kata adjektif, contohnya cantik-cantik, pandai-pandai, rajin-rajin. Dan kata tugas ganda, contohnya bila-bila, sambil-sambil, betul-betul, atas-atasan. Okay, contohnya. Itu ialah kata ganda. Dan kata ganda ini biasanya ditandai dengan tanda sempat. Contohnya, labi-labi. Ada tanda sempat. Okey, itu yang bentuk kata yang ketiga, iaitu kata ganda. Bentuk kata yang keempat ialah kata majmuk. Kata majmuk ini terbentuk daripada gabungan
dua perkataan atau lebih. Dan kata itu berfungsi sebagai satu unit. Dan kata majmuk ini mempunyai makna baharu daripada kata-kata yang membentuknya. Contohnya, matahari. Mata ialah panca indera, kurniaan Tuhan untuk membolehkan kita melihat. Semua hidupan mempunyai mata. Hari pula ialah kejadian alam, iaitu pertukaran siang dan malam. 24 jam dalam sehari. Apabila mata dan hari digabungkan, membentuk pula perkataan yang makna baharu yang mempunyai satu unit makna baru, iaitu matahari. Matahari pula ialah sejenis cakrawala. Jadi, matahari ini maknanya bukan lagi mata, bukan lagi hari. Tetapi apabila digabungkan mata dan hari itu yang membentuk matahari, yang membentuk makna lain. Itu ialah kata majmuk. Dan kata majmuk ini, dan soalan berkaitan dengan kata majmuk, iaitu jenis kata majmuk ini, selalu ditanya dalam peperiksaan. Dan kalau pelajar tidak dapat ingat atau keliru, menyebabkan pelajar akan salah jawapan. Contohnya, kita ada kata majmuk rangkai kata bebas. Contohnya, bilik air, ruang lega, ikan air tawar, dewan makan, kantin sekolah. Okey? Itu ialah kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk istilah khusus pula yang mengkhususkan kepada bidang-bidang tertentu. Contohnya, telefon pintar, jalur lebar, anak tanjung, lulu hawa. Okay, contohnya, anak tanjung, lulu hawa, pulau haba, itu semua berkaitan dengan istilah khusus untuk subjek geografi. Okey? Itu ialah kata majmuk istilah khusus. Kalau yang ketiga ialah kata majmuk kiasan. Kiasan ini ia lebih kepada simpulan bahasa. Okay, contohnya, ulat buku, kaki bangku, patah hati, ringan tulang, panjang tangan. Okey, itu semua ialah kata majmuk kiasan. Soalan mungkin tidak tanya secara terus kerana di peringkat tingkatan 6, soalan itu kadang-kadang dikebatkan. Contohnya, MPM mungkin menyediakan satu petikan pendek dan dalam petikan pendek itu ada perkataan yang menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas, ada perkataan kata majmuk istilah khusus, ada perkataan kata majmuk kiasan. Tetapi perkataan kata majmuk rangkai kata bebas itu pun ada beribu perkataan. Begitu juga dengan istilah khusus. Begitu juga dengan kata majmuk kiasan. Jadi, kita tak boleh, kita kena tengok konsep. Kalau kita hendak mengenal pasti rangkai kata itu ialah kata majmuk apa, kata majmuk apa. Okey, yang penting kita kena ingat dulu yang paling mudah, iaitu kata majmuk kiasan ialah berkaitan dengan simpulan bahasa. Jadi kita cuba kecap, kita gariskan dulu kata majmuk dalam sana dan kemudian kita tentukan ikut jenis kata majmuk itu. Dan soalan ini mudah, tetapi jangan cuai apabila memberikan jawapan. Seterusnya ialah golongan kata. Golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Tolong jangan keliru. Sekali lagi saya ingatkan, kalau keluar petikan, contohnya, berikan dua bentuk kata dan dua golongan kata
dalam petikan di atas. Maka pelajar perlu buat satu nota di tepi dahulu. Bentuk kata terdiri daripada kata tunggal. Dekat kata tunggal itu kena letak kurungan, akronim. Kena kata tunggal itu termasuk akronim. Okey, kemudian kata majmuk, kata ganda dan kata terbitan. Okey, kemudian dekat golongan kata, ingatkan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Okey, kemudian baru kita gariskan apakah perkataan-perkataan yang mewakili setiap bentuk kata, setiap golongan kata yang terdapat dalam petikan di atas. Kalau kita keliru dan soalan itu memperuntukkan 4 merkah contohnya, maka daripada 4 merkah itu disebabkan kita keliru. Okey, contohnya kita keliru. Kata majmuk kita letakkan dalam golongan kata. Okey, maka kata majmuk itu salah. Maka daripada 4 markah kita mungkin dapat 3. Dan kita kena ingat satu markah ialah sangat penting untuk selangkah kaki kita masuk ke universiti. Itu sebabnya kita perlu hati-hati apabila kita menjawab soalan. Untuk aspek kata nama, iaitu golongan kata yang pertama. Kata nama, pelajar perlu ingat berkaitan dengan 3 jenis kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan yang ketiga ialah kata ganti nama. Okey, untuk kata nama khas, kita ada kata nama khas hidup. Contohnya manusia. Dan hidup juga ialah binatang. Dan juga malaikat. Okay, contohnya. Dan tak hidup, contohnya tasik. Okay, itu ialah kata nama khas yang tak hidup. Contohnya tasik Cini. Sungai Rejang. Okay, contohnya sekolah menengah kebangsaan Taman Tun. Okay, contohnya. Itu ialah kata nama khas yang tak hidup. Untuk kata nama am juga terbahagi kepada hidup, iaitu contohnya manusia, bukan manusia. Dan tak hidup. Tak hidup terbahagi kepada institusi dan bukan institusi. Institusi contohnya pejabat, sekolah, masjid, dewan. Okay, contohnya itu ialah institusi. Kalau yang bukan institusi, contohnya ada terbahagi kepada 2 pula, iaitu konkret dan abstrak. Konkret contohnya meja, kipas, buku, pen, pensel, pemadam. Itu ialah kata nama am tak hidup, bukan institusi konkret. Sudu, pinggan, periuk. Okey? Ingat benda yang dekat-dekat dengan kita. Okey, kalau bukan institusi abstrak, abstrak ini pula yang terbahagi kepada 2. Satu ialah berbilang, satu ialah tak berbilang. Yang berbilang contohnya, 1 cadangan, 2 pendapat, 3 cara, 4 langkah, 6 strategi. Okey. Itu semua ialah kata nama am tak hidup, bukan institusi abstrak berbilang. Dan yang kedua, kata nama am tak hidup, bukan institusi abstrak tak berbilang. Tak berbilang ini seperti mimpi, udara, angin, sejahtera, bahagia, aman, damai. Okey, itu semua ialah kata nama am tak hidup, bukan institusi abstrak tak berbilang. Okey. Ini ialah perkara yang pelajar perlu tahu. Walau bagaimanapun,
Berdasarkan kajian saya, penelitian terhadap soalan-soalan tahun lepas, berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas ini, tidak pernah ditanya. Okey, kemungkinan ada ditanya dalam soalan objektif. Kalau saya terlepas pandang, saya mohon maaf. Tetapi jangan pula kita katakan soalan ini tidak akan dikeluarkan. Kerana kalau dikeluarkan soalan yang mudah begini, kita jangan salah. Dan kata nama yang ketiga. Kalau saya kata tadi kata nama am dan kata nama khas jarang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan dalam STPM, kata ganti nama pula untuk jenis kata nama yang ketiga ini kerap dikeluarkan. Okey, kata ganti nama ini terdiri daripada 3, iaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri, kata ganti nama tak tentu. Ingat, kata ganti nama terdiri daripada 3, iaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri, dan kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama tunjuk pula terdiri daripada 3, iaitu itu, ini. Buku itu, bilik ini. Kata ganti nama tunjuk tempat, ke sana, di situ, di sini. Okey, itu ialah tunjuk tempat. Dan kata ganti nama tunjuk hal. Begini, begitu. Okey, ada 3, iaitu kata ganti nama tunjuk umum, kata ganti nama tunjuk tempat, kata ganti nama tunjuk hal. Untuk kata ganti nama diri, kita ada 2, iaitu diri orang. Diri orang ini contohnya diri orang pertama, diri orang kedua, diri orang ketiga. Diri orang pertama contohnya aku, saya, engkau, beta. Okey? Kalau diri orang kedua contohnya engkau, kamu, anda. Atau diri orang ketiga contohnya mereka, dia, baginda. Okey? Dan yang kedua, kita ada kata ganti nama diri tanya, iaitu apa, siapa, mana. Okey, apa, siapa, mana. Kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama tak tentu, pelajar selalu tidak jawab dalam peperiksaan kalau diminta beri contoh. Kerana mereka selalu terlepas pandang apabila buat ulang kaji. Mereka ingat kata ganti nama ini terdiri daripada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Mereka terlupa kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri tanya, kata ganti nama tak tentu juga termasuk dalam kata ganti nama tanya. Untuk kata ganti nama tak tentu, ia ada kaitan dengan kata ganti nama diri tanya. Kalau kata ganti nama diri tanya, apa, siapa, mana. Kata ganti nama tak tentu pula terdiri daripada apa-apa, siapa-siapa, mana-mana. Okey, itu ialah kata ganti nama tak tentu. Seterusnya, golongan kata yang kedua ialah kata kerja. Kata kerja terdiri daripada 2, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif pula terdiri daripada 2, iaitu kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif
transitif. Okay. Kata kerja aktif tak transitif terdiri daripada tanpa pelengkap, berpelengkap, berpenerang. Bahagian ini masih ramai pelajar yang tidak tahu membezakan tanpa pelengkap, berpelengkap, berpenerang. Sila dengar betul-betul penerangan seterusnya. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada 3, iaitu kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap, kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, dan kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Kita mula dengan yang pertama, iaitu kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Okey, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ini, ia tidak memerlukan kata lain. Tolong ingatkan perasa ini. Tidak memerlukan kata lain untuk melengkapkan makna kata kerja itu. Tetapi, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ini boleh menerima keterangan. Keterangan itu pula boleh digugurkan. Contohnya, ayah sedang makan di dapur. Ayah sedang makan di dapur. Ayah sedang makan di dapur. Makan ialah kata kerja. Makan ini tidak memerlukan kata lain untuk melengkapkan maksud. Contohnya, ayah sedang makan. Ayat ini lengkap. Tetapi, mengapa ada perkataan di dapur dalam ayat ini? Okey, di dapur itu ialah keterangan. Dan keterangan itu boleh digugurkan. Seterusnya ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Berpelengkap bermaksud kata kerja itu memerlukan kata atau perasa lain untuk melengkapkan maknanya. Pelengkap boleh terdiri daripada perasa nama, perasa adjektif dan perasa sendi nama atau kata nama, kata adjektif. Okey, itu ialah pelengkap. Contohnya, kami tidak pernah bertentangan mata. Mata ialah kata nama yang menjadi pelengkap kepada kata kerja bertentangan. Okey, kalau mata dilenyapkan daripada ayat ini, maka kami tidak pernah bertentangan. Sebenarnya ayat itu tidak lengkap kalau kita baca 2 atau 3 kali. Kita akan rasa ada kekurangan pada ayat itu. Bertentangan apa? Okey? Bertentangan pendapat. Okey, itu maksudnya ialah bertentangan mata. Duanya ialah tidak sama. Ia bergantung kepada
perkataan yang melengkapkan kata kerja tersebut. Atau seterusnya, dia telah beransur sembuh. Sembuh ialah kata adjektif yang melengkapkan kata kerja beransur. Okey, beransur sembuh. Contohnya, berjabat tangan. Berjabat tangan, dia kena ada tangan untuk melengkapkan perkataan berjabat. Okey, kita tak boleh sebut perkataan ayat begini. Contohnya, dua orang pemimpin itu sedang berjabat. Okey. Ayat itu tidak gramatis atau tidak lengkap. Kita kena lengkapkannya dengan berjabat tangan. Itu maksudnya kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Contoh yang ketiga, keluarganya tinggal di Sibu Jaya. Sibu Jaya ialah sebuah bandar di Sibu, iaitu bandar tempat saya menetap sekarang, yang dekat dengan lapangan terbang Sibu. Okey. Keluarganya tinggal di Sibu Jaya. Keluarganya diam di Sibu Jaya. Keluarganya bermastautin di Sibu Jaya. Tinggal, diam, bermastautin itu ialah kata kerja yang memerlukan pelengkap. Di Sibu Jaya ialah prasa seni nama untuk melengkapkan kata kerja tinggal, diam, bermastautin. Yang ketiga, untuk kata kerja aktif tak transitif yang pelajar perlu fahami kerana soalan berkaitan dengan kata kerja aktif transitif ini agak popular juga dalam STPM semester 2 untuk kertas bahasa Melayu kertas 2 910/2. Okey, iaitu kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Berpenerang. Penerang ini terdiri daripada kata nama atau prasa nama. Kata nama atau prasa nama yang hadir selepas kata kerja aktif tak transitif ini bukan objek, tetapi sebagai penambah maklumat. Kehadirannya samalah dengan kehadiran unsur keterangan dalam kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap tadi. Tetapi yang ini penerang, dan penerang ini hanya terdiri daripada kata nama atau prasa nama. Contoh, nenek masih bergigi emas. Bergigi emas, bergigi perak, itu ialah kata nama yang berfungsi sebagai penerang, bukan objek tetapi sebagai penambah maklumat. Okay. Nenek masih bergigi. Emas ialah penerang. Pengetua segak berbaju. Pengetua segak berbaju, kita boleh letak penerang, contohnya berbaju batik, berbaju kemeja. Itu ialah baju yang pengetua pakai. Batik atau kemeja atau berbaju korporat. Okay, contohnya. Mereka sedang bermain bola jaring. Bola jaring ini ialah prasa nama untuk berfungsi sebagai penerang atau penambah maklumat kepada kata kerja aktif tak transitif berpenerang bermain. Okey, ini ialah kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Seterusnya, untuk golongan kata bagi kata kerja juga, pelajar perlu faham tentang kata kerja aktif transitif, iaitu jenis kata kerja aktif yang kedua.
aktif transitif ini ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif transitif. Dan kata kerja ini ia memerlukan objek atau penyambut. Dan objek itu juga terdiri daripada kata, nama atau prasanama. Dan objek yang mengikuti kata kerja tersebut terbahagi kepada dua, iaitu objek tepat dan objek CP. Objek tepat ialah objek yang hadir selepas kata kerja tersebut. Dan objek CP pula hadir selepas objek tepat. Jadi, formulanya ialah kata kerja campur objek tepat campur objek CP. Objek CP tidak boleh di depan objek tepat dalam kata kerja itu. Dan di antara kata kerja dengan objek tepat dengan objek CP tidak boleh diselitkan dengan kata tugas. Jika begitu, maka ia bukan lagi objek. Contohnya, ibu membancuh kopi. Ibu membancuh ialah kata kerja aktif transitif. Kopi ialah objek tepat dalam ayat ini. Kakak membersihkan bilik. Okay. Kakak membersihkan bilik. Bilik ialah objek tepat. Kakak dan bilik dan kopi ialah objek tepat. Okey. Kalau kita nak bina ayat yang mempunyai kata kerja aktif transitif diikuti dengan objek tepat dan objek CP menggunakan ayat yang sama tadi. Contohnya, ibu membancuhkan nenek kopi. Nenek ialah objek tepat. Kopi ialah objek CP. Okay. Ibu membancuhkan nenek kopi. Antara perkataan membancuhkan dengan nenek, tidak boleh diselitkan dengan perkataan lain. Contohnya, kalau kita selitkan dengan kata sendi nama di. Contohnya di nenek. Salah. Okey. Jadi, untuk mengenal pasti objek tepat dan objek CP ini dalam ayat kata kerja aktif transitif ini, ia mesti digunakan serentak. Iaitu kata kerja aktif transitif diikuti dengan objek tepat dan diikuti dengan objek CP. Kakak membersihkan bilik adik. Okey. Dan kata kerja aktif transitif ini apabila hadir dalam ayat yang terhasil itu ialah boleh dipasifkan untuk membentuk ayat pasif. Contohnya, kakak membersihkan bilik adik. Okey, kakak membersihkan bilik adik ialah ayat aktif. Ayat aktif ini kita boleh pasifkan. Bilik adik dibersihkan oleh kakak. Okey, bilik dibersihkan oleh kakak. Kalau ayat itu ialah kakak membersihkan bilik, bilik dibersihkan oleh kakak. Okey, itu ialah ayat pasif. Maksudnya, kata kerja aktif transitif ini boleh dipasifkan. Tetapi kata kerja aktif tak transitif tadi yang saya terangkan dari awal, iaitu berpelengkap, tanpa pelengkap, berpenerang, tidak boleh dipasifkan. Tetapi kata kerja aktif transitif boleh dipasifkan. Okey? Itu ialah beza antara aktif tak transitif dan aktif transitif. Seterusnya ialah kata kerja pasif. Kata kerja pasif terhasil daripada proses pengubahan ayat aktif transitif kepada ayat pasif.
Okey, contohnya, petani itu menanam padi huma. Ini ialah ayat aktif transitif. Apabila kita buat proses pengubahan ayat aktif kepada ayat pasif, maka ayat pasif yang terhasil daripada ayat aktif transitif, petani itu menanam padi huma, ialah padi huma ditanam oleh petani itu. Okey, atau contohnya, saya terambil bukunya. Ini ialah ayat aktif transitif. Dalam ayat pasif, ayat ini berbunyi begini. Bukunya terambil oleh saya. Okey. Ayat aktif transitif, engkau menyiang ikan itu. Ayat pasif, ikan itu engkau siang. Okey. Itu ialah kata kerja pasif. Dalam bahagian morfologi, pelajar perlu faham konsep ini sahaja. Kerana morfologi ialah bidang yang mengkaji kata. Okey. Untuk golongan kata yang ketiga, iaitu kata adjektif. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan darjah perbandingan dalam kata adjektif. Saya andaikan pelajar boleh faham pengajaran guru di dalam kelas berkaitan dengan jenis-jenis kata adjektif. Jadi, saya ambil bahagian yang saya rasa pelajar masih keliru, iaitu darjah perbandingan kata adjektif. Untuk darjah perbandingan kata adjektif, kita ada 3, iaitu darjah biasa, darjah bandingan, dan darjah penghabisan. Ada 3. Untuk darjah biasa, kita bina ayat biasa menggunakan kata adjektif. Contohnya, lelaki itu tampan. Tiada bandingan, tiada penghabisan. Tiada bandingan, tiada darjah penghabisan. Perempuan itu cantik. Budak itu pandai. Tiada perbandingan, tiada penghabisan. Harga telefon bimbit itu murah. Okey. 2-3 hari ini orang bercakap tentang harga beras mahal. Okey. Itu ialah darjah biasa untuk kita bina ayat menggunakan kata adjektif. Okey. Darjah yang kedua ialah darjah bandingan. Darjah bandingan ini, ia ada 2, iaitu bandingan yang sama, bandingan yang berbeza. Okey, bandingan yang sama, kita boleh gunakan 3, iaitu secampur kata adjektif. Contohnya, sebesar ibu jari atau secantik ibunya. Okey, contohnya, Emilia secantik ibunya. Okey. Sama dengan kata adjektif dan dengan yang kedua. Emilia sama cantik dengan ibunya. Okey. Atau yang ketiga, bandingan yang sama ini kita gunakan kata bandingan. Okey. Lagaknya macam orang kaya. Okey. Lagaknya kita samakan macam orang kaya. Okey. Itu ialah darjah bandingan sama. Darjah bandingan yang berbeza, kita menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Contohnya, harga makanan di kampung lebih murah daripada di bandar. Atau harga makanan di kampung kurang murah daripada di bandar. Okey. Masyarakat kita kurang membaca berbanding dengan masyarakat barat. Okay. Masyarakat kita kurang membaca berbanding dengan masyarakat barat. Okey. Itu ialah bandingan. Kalau yang darjah penghabisan,
kita tengok dalam slide yang seterusnya. Untuk kata adjektif darjah penghabisan, kita ada 7 jenis. Yang pertama, se campur kata adjektif, campur gandaan, campur kata nama. Contohnya, sepandai-pandai tupai melompat. Okay. Sepandai-pandai, se campur kata adjektif, pandai, gandaan, pandai-pandai, dan kata nama, tupai. Okey. Sepandai-pandai tupai melompat. Atau secantik-cantik gadis itu. Okey. Sebijak-bijak lelaki itu. Okey. Itu ialah secampur kata adjektif, campur kata nama. Yang kedua, campur kata adjektif. Contohnya, terawal, termahal, termiskin. Yang ini tak boleh bersama dengan sekali. Kalau kita nampak dalam soalan analisis kesalahan bahasa, terawal sekali, maka itu salah. Kerana dalam kata adjektif darjah penghabisan, imbuhan hanya bersama dengan kata adjektif. Soalan bahagian ini, ia selalu ditanya dalam analisis kesalahan bahasa. Terutama untuk nombor 3 ini. Iaitu paling campur kata adjektif. Paling cantik. Paling rajin. Tolong ingat, kata paling sudah membawa darjah penghabisan. Jadi kata paling ini tidak boleh diikuti dengan kata sekali di belakangnya. Okay, kata penguat sekali di belakangnya. Okay, jadi kita tak boleh letak paling cantik sekali. Paling rajin sekali. Okey. Dan yang keempat, kata adjektif campur sekali. Okey, 3 dan 4 ini sebenarnya ia sama. Okey, kalau kata adjektif campur sekali, tidak boleh ada paling. Kalau paling dengan kata adjektif, tak boleh ada sekali. Okey. Dan tolong ingatkan yang ketiga dan keempat ini, ia selalu ditanya sama ada dalam soalan objektif atau soalan analisis kesalahan bahasa. Okay, yang kelima, campur amat, campur kata adjektif. Contohnya, teramat malas, tersangat rajin. Okey, teramat malas, tersangat rajin. Hanya amat dan sangat boleh bersama dan kata adjektif. Dan yang keenam, amat, sangat dan sungguh campur kata adjektif boleh bersama dengan kata penguat belakang sekali. Okey, contohnya amat besar sekali, sungguh besar sekali, sangat besar sekali. Tetapi paling besar sekali salah. Okey. Dan yang ketujuh, terlalu dan terlampau. Yang ini tidak boleh bersama dengan kata penguat belakang. Okey, terlampau tinggi, terlampau jauh. Okey. Dan yang ke-8, maha. Maha dalam darjah penghabisan merujuk kepada Tuhan atau yang di-Pertuan Agong atau Sultan. Okey, contohnya, Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda atau Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung. Okey? Dan Maha dalam darjah penghabisan ini ditandai dengan huruf besar. Berbanding dengan mahasiswa dan maha guru, mahasiswa dan maha guru ia menggunakan huruf kecil kerana maha dalam mahasiswa ialah imbuhan, berfungsi sebagai imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Tetapi yang Maha Esa, maha dekat yang Maha Esa itu ialah kata adjektif yang membawa makna darjah penghabisan.
Ia bukan terhasil daripada imbuhan. Itu sebabnya Maha pada perkataan yang Maha Esa kena merujuk kepada Tuhan yang huruf besar, M huruf besar, I huruf besar. Tetapi Maha Siswa, Maha dalam siswa itu ialah imbuhan Sanskrit. Kecuali kalau kita guna Maha Siswa itu pada awal ayat, M itu huruf besar. Tetapi kalau bukan awal ayat, M untuk mahasiswa ditulis dalam huruf kecil. Okey, itu bezanya Maha sebagai imbuhan dan Maha sebagai darjah penghabisan untuk kata adjektif. Kata tugas. Kata tugas ini tersangatlah luas untuk disentuh kerana terdiri daripada 4 bidang utama, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata praprasa, pascaprasa dan pascakata. Okey? Jadi, dalam perbincangan untuk kali ini, ramai pelajar selalu bertanya, apakah perbezaan antara kata penekan dan pembenda? Iaitu nya sebagai penekan dan nya sebagai pembenda. Jadi, dalam masa yang singkat ini, saya terangkan berkaitan dengan nya sebagai penekan, iaitu kata pascakata. Kata pascakata, iaitu kata penekan petikanya. Kata penekan petikanya digunakan untuk memberikan penegasan kepada perkataan yang bergabung dengannya. Contohnya, nampaknya, sememangnya. Nampaknya atlet negara itu tiada tandingan. Beliau sememangnya pemimpin yang hebat. Maksud perkataan nampak dan sememangnya itu menjadi lebih bermakna dengan tegas dan tegas setelah menerima petikanya. Okey? Dan kehadiran, contohnya, atlet negara itu tiada tandingan. Dan kita letak nampaknya atlet negara itu tiada tandingan berfungsi sebagai penegasan kepada atlet negara itu tiada tandingan. Okey, atau beliau pemimpin yang hebat. Jadi, kita memberikan penegasan menggunakan petikanya dengan meletakkannya dalam perkataan sememangnya. Beliau sememangnya pemimpin yang hebat. Okey, kalau kita cakap beliau pemimpin yang hebat, belum kuat lagi. Kalau kita nak kuatkannya, kita letak petikanya sebagai penegasan, iaitu beliau sememangnya pemimpin yang hebat. Okey? Baik. Itu ialah petikanya untuk memberi penegasan sebagai kata penekan dalam kelompok kata pascakata. Dan kekeliruan selalu berlaku pada kata pascakata untuk petikanya sebagai kata pembenda. Okey. Penggunaan petikanya pada perkataan yang bukan kata nama. Tolong ingatkan, bukan kata nama. Tetapi setelah perkataan itu diberi petikanya, perkataan tersebut menjadi kata nama. Contohnya, baik ialah kata adjektif. Apabila kita tambah dengannya, ia akan membentuk baiknya. Baiknya ialah kata nama. Contohnya, baiknya sukar digambarkan. Okey, luas ialah kata adjektif. Kita tambah petikanya untuk maka ia menjadi pembenda, iaitu kata nama. Contohnya, luasnya halaman rumahnya boleh dijadikan padang bola. Dan yang ketiga, mereka bergerak dengan pantasnya. Okey.
sebagai pembenda, petikanya akan digunakan bersama pada perkataan yang bukan kata nama. Setelah perkataan itu diberi petikanya, maka perkataan tersebut menjadi kata nama. Oleh itu, keretanya rosak, itu bukannya sebagai pembenda. Kerana nya di sana ialah kata nama. Ia mesti bukan kata nama untuk membentuk nya, petikanya ini untuk menjadi kata pembenda. Okey? Baik. Seterusnya ialah proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata terdiri daripada 4, iaitu proses pengimuhan, proses penggandaan, proses pembanjemukan dan proses pengakroniman. Okey, pengimuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman. Okey, saya tinggalkan yang berkaitan dengan pengimuhan, penggandaan, pemajmukan kerana saya telah terangkan dekat bentuk kata tadi. Okey. Sebenarnya dalam kita belajar morfologi ataupun sintaksis, benda ini sebenarnya berkait-kait. Contohnya, kalau kita belajar kata kerja aktif tak transitif, maka kita kena tengok dengan lebih terperinci dekat ayat aktif tak transitif. Jadi, kita akan jadi lebih faham. Dan benda yang kita belajar itu, ia akan lebih sedikit untuk kita fahami. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar, dalam kelas, kita perlu tengok semua supaya kita lebih memahami dan lebih banyak ilmu yang kita dapat, maka lebih banyaklah peluang untuk kita mendapat grade yang baik dalam peperiksaan. Kerana dalam era menjawab soalan kebat ini, ia memerlukan ilmu pengetahuan yang luas. Maksudnya di luar kotak. Barulah kita boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Tetapi sebelum kita menguasai yang lebih luas, kita perlu menguasai yang asas. Kerana kalau kita lihat soalan-soalan tahun lepas, kebanyakan soalan berkaitan dengan perkara-perkara asas yang pelajar perlu tahu. Jadi, untuk proses pembentukan kata, saya sentuh tentang pengakroniman sahaja. Okey. Pengakroniman ialah proses membentuk perkataan baharu dengan menggabungkan bahagian-bahagian tertentu daripada beberapa perkataan. Pengakroniman ada 5, iaitu gabungan huruf awal beberapa perkataan. Contohnya, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. UPSI, UPSI. Dan pengakroniman ini diujalkan. Kalau kita sebut USM, itu bukan pengakroniman. Itu ialah singkatan. Kena kita sebut huruf USM. Tetapi kalau UPSI, kita ujalkan. Dan UPSI ada suku kata. Okey? Itu beza antara pengakroniman dan singkatan. Okey. Contohnya, Majlis Olimpik Malaysia. MAM. Okey. ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Kita tidak sebut ADUN. Kita sebut ADUN. Okey. Itu adalah jenis pertama, gabungan huruf awal. Yang kedua, gabungan suku kata dengan suku kata beberapa perkataan. Contohnya, kemas. Jabatan Kemajuan Masyarakat. Kita ambil mas. Dan untuk gabungan suku kata dengan suku kata beberapa perkataan itu, suku kata yang diambil
perlulah suku kata yang lengkap. Kita tak boleh ambil contohnya ke. Kita ambil ke sahaja. Jadi, kalau kita ambil ke sahaja dalam kemas itu, I itu kita buang, maka itu ialah gabungan secara bebas. Okey? Contohnya tadika. Ta, satu suku kata. Di, satu suku kata. Ka, satu suku kata. Tetapi kalau kita cuma ambil T, D, K. Itu dah bukan tadika. Itu yang maksudnya singkatan. Okey. Suku kata yang digabungkan mestilah suku kata yang lengkap untuk proses pengakroniman yang kedua. Proses pengakroniman yang ketiga ialah gabungan suku kata dengan huruf awal perkataan. Contohnya, INTAN. INTAN ialah Institut Tabiran Awam Negara. Dan UNITA. Contohnya, Universiti Tun Abdul Razak. Contohnya, UNI ambil daripada universiti. Kemudian digabungkan dengan huruf awal. T-A-R. Tun Abdul Razak, dia ambil T-A-R. Atau perhilitan. Diambilnya P-H-L-I-T-A dan akhir sekali diambil cuma N untuk membentuk perkataan perhilitan. Okey. Dan gabungan yang keempat ialah gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Contohnya, hartana. Hartana. Tanah ambil penuh. H-A-R. Okey, purata. Pukul rata. Dia ambil pu, rata ambil penuh. Jentola. Jen dengan tolak. Okey. Angkuba. Ang dengan kubah. Okey. Itu ialah gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Proses pengakroniman yang kelima ialah gabungan bahagian-bahagian secara bebas. Iaitu contohnya suara.
Suara Rakyat Malaysia. Dia ambil suara, kemudian M. Okey, dia tak tentu. Dia bukan ambil suku kata. Dia ambil ikut sesedap bunyi. Okey, sesedap sebutan. Gabungan bahagian-bahagian secara bebas ini kita boleh juga sebut ialah sesedap sebutan. Kementerian Pertahanan. Dia Kementar. Okey. Petronas. Petroleum Nasional. Cerpen. Cerita pendek. Cerpen ini sebenarnya ada satu yang kita tidak sedar. Itu dia tak ambil I. Iaitu dalam membina suku kata cerpen ia menggunakan C-I-C, Al-I-R-I, T-E-T-A. Tetapi untuk membentuk perkataan cerpen, ia mengambil C-E betul. P-E-N betul. Tetapi dia buang E. Itu menyebabkan kita letak cerpen ini dalam gabungan bahagian secara bebas. Kerana suku kata untuk itu tidak lengkap. Okey? Begitu juga dengan mara, ucap tama, makna dan puspati. Okey? Kita letak dalam gabungan bahagian-bahagian secara bebas. Baik. Itulah perkara yang pelajar perlu kuasai berkaitan dengan tajuk bahagian pertama, morfologi. Saya doakan pelajar akan dapat menjawab soalan dengan betul. Yang penting, apabila kita masuk ke Dewan Peperiksaan, kita kena ada niat untuk menjawab setepat yang boleh dan ingat, jangan cuai. Saya percaya semua perkara yang penting guru anda telah memberi tahu dan mengajar dengan penuh kegigihan dan dedikasi. Dan anda pula sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan menelaahlah dengan betul. Iaitu, dan pada masa yang sama, amalkan prinsip berhati-hati semasa menjawab. Kecuaian akan menyebabkan kita kehilangan merkah. Dan kita kena ingat, satu merkah ialah masa depan. Saya selalu ingat kepada pelajar-pelajar saya. Jawab dengan menggunakan masa yang betul dan ingat, kita duduk peperiksaan ini untuk apa? Usah diingat letihnya kita berusaha. Tetapi kita kena pandang jauh ke hadapan. Manisnya kejayaan kalau kita berada dalam kelompok orang-orang yang berjaya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum dan doa. Semoga anda semua berjaya.